Salam sejahtera dan salam norma baharu, saudara pengerusi, kombinasi kehakiman, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Cabaran utama dalam mengurus krisis ini ialah untuk mengimbangi antara keutamaan melindungi nyawa rakyat dan keperluan menjamin kelangsungan hidup. Petikan ucapan dari Perdana Menteri ini menarik perhatian saya. Dalam kehidupan norma baharu ini, menyadarkan saya dan Anda semua bahwa Malaysia sedang berperang dengan musuh yang tidak dapat dilihat. Lantas, peranan kita sebagai rakyat terus dituntut oleh keadaan ini untuk membantu kerajaan dan barisan hadapan melawan musuh sekecil zarah ini sebagai langkah meratakan lengkung jangkitan coronavirus. Maka hari ini, saya mengajak Anda semua untuk sama-sama mula percaya betapa Malaysia prihatin membawa 1000 pengertian bahawa seluruh rakyat Malaysia berganding bahu memerangi pandemi COVID-19 tanpa mengira ideologi politik dan meliputi segenap lapisan masyarakat, sama ada pihak kerajaan, penjawat awam maupun perseorangan. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, pada hari ini saya akan cerakinkan pidato ini kepada 3 perspektif utama. Pertama, keprihatinan bantuan kerajaan kepada rakyat. Kedua, keprihatinan daripada rakyat kepada rakyat. Dan ketiga, keprihatinan pematuhan SOP oleh masyarakat. Bagi merealisasikan tema kemerdekaan Malaysia prihatin, kerajaan telah mengeluarkan pelbagai jenis bantuan untuk membantu rakyat yang kehilangan mata pencarian akibat wabak pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan-bantuan ini, beban rakyat yang tergolong dalam kategori B40 yang berstatus bujang maupun berkahwin dapat diringankan. Kategori B40 merupakan golongan rakyat yang berpendapat RM4.000 dan ke bawah sebulan. Selain bantuan kewangan, kerajaan juga telah meluluskan iSinar bagi pekerja-pekerja yang mempunyai wang simpanan dalam akaun kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Melalui program iSinar ini, rakyat dapat mengeluarkan sebahagian wang daripada akaun simpanan KWSP mereka untuk kegunaan harian mereka sepanjang perintah kawalan pergerakan berlangsung. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan mengindikasikan bahawa kerajaan mengambil berat akan kebajikan rakyat sekaligus tidak menjadikan slogan Malaysia prihatin sekadar omong kosong saja. Oleh itu, usaha murni kerajaan ini merupakan titik permulaan untuk membentuk Malaysia prihatin. Hadirin sekalian, usaha-usaha yang dibuat tidak hanya daripada kerajaan saja. Badan-badan bukan kerajaan juga turut menyahut seruan untuk membentuk keprihatinan dalam negara Malaysia. Mereka telah berkorban wang dan tenaga mereka untuk mengulurkan bantuan dari segi makanan dan sokongan moral. Baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan sebuah keluarga yang sangat terjejas kerana kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat memberi makan kepada ahli keluarga. Mereka kehilangan punca untuk mencari sesuap nasi dan terpaksa menaikkan bendera putih untuk meminta pertolongan dari segi makanan atau wang ringgit. Mendengar berita tersebut, badan-badan bukan kerajaan telah mengumpul dana untuk membeli barangan keperluan dapur dan dihulurkan kepada setiap keluarga yang menaikkan bendera putih. Mereka mengumpul dana dengan mengunjurkan kempen derma dan pelbagai aktiviti termasuk konsert dan sebagainya. Sehingga hari ini, media massa telah menguar-uarkan simbol bendera putih pada musim pandemik ini. Tuntasnya, badan-badan kerajaan juga bersatu hati untuk membentuk keprihatinan dalam kalangan rakyat Malaysia. Rakan-rakan dan hadirin sekalian, pihak sekolah juga tidak terkecuali dalam memupuk keprihatinan dalam diri para pendidik. Semasa PKP berlangsung, semua sektor pendidikan diarahkan tutup untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan hanya melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian saja. Sepanjang PKP berlangsung, guru-guru dan warga pendidik yang lain tidak berputus asa dalam meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Mereka mengadakan pelbagai aktiviti secara online untuk menaikkan semangat para pelajar untuk memberikan tumpuan dalam sesi ini. Para pendidik juga tidak mengabaikan mereka yang tidak mempunyai kemudahan
untuk sesi pembelajaran dalam talian, seperti telepon pintar dan capaian internet yang kuat. Mereka menyediakan latih tubih dalam bentuk buku bagi pelajar yang tidak mampu untuk mengikuti sesi pembelajaran tersebut, serta memberi sedikit sumbangan dalam bentuk barangan dapur untuk keluarga pelajar yang terjejas akibat pandemik ini. Para pendidik juga turut membanting tulang untuk membentuk masyarakat prihatin dalam Malaysia. Hadirin sekalian, sebagai rakyat Malaysia, orang awam juga telah menunjukkan keprihatinan mereka melalui pematuhan SOP yang telah ditekankan oleh Menteri Kesihatan kita, yaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Arham bin Baba. Standard Operation Procedure ini telah ditetapkan di mana kita perlulah menggunakan pelitup muka ketika berada di tempat awam dan menjaga jarak 2 meter dari orang lain. Beliau juga menegaskan agar rakyat Malaysia mendaftar maklumat diri dan memeriksa suhu sebelum masuk ke mana-mana kedai. Orang awam pada mulanya berasa janggal dengan peraturan tersebut, tetapi lama-kelamaan mereka semakin terbiasa. Kata pepatah Melayu, ala bisa tegal biasa. Mereka juga menjalankan tanggung jawab mereka untuk menegur sesama jika ada di antara mereka yang melanggar SOP yang telah ditetapkan demi kesehatan bersama. Tuntasnya, orang awam juga telah memainkan peranan dan usaha mereka dalam merealisasikan Malaysia prihatin. Oleh itu, sebelum mengundurkan diri, untuk sayaran Anda semua, katakan tahniah kepada diri sendiri kerana berjaya mengikuti SOP dimanapun kita berada. Untuk barisan kerajaan, terima kasih kerana terus membantu kami tanpa henti. Untuk barisan hadapan, terima kasih kerana mengorbankan diri Anda untuk melindungi nyawa kami. Untuk pesakit COVID-19 yang dahulu pergi meninggalkan dunia ini, kita berdoa agar mereka ditempatkan di kalangan yang beriman. Sekian, terima kasih.